Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah, kita ada beberapa hadis yang baki di dalam bab tayammum dari kitab Taharah, dari Bulughul Maram, dan insya-Allah kita akan cuba habiskan hadis-hadis ini pada malam ini dengan beberapa syarahnya insya-Allah. Wa 'an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma fi qawlihi 'azza wa jalla wa in kuntum marda aw 'ala safar qala إذا كانت بالرجل الجراحة في سبيل الله والقروح فيجنب فيخاف أن يموت إن اغتسل تيمم. رواه الدارقطني موقوفا ورفعه البزار وصححه ابن خزيمة والحاكم. Hadis ini, riwayat ini daripada Ibnu Abbas. Daripada Ibnu Abbas, kita baca makna dulu. Daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, daripada Ibnu Abbas, Allah redha kepadanya dan kepada bapaknya, siapa? Al-Abbas, iaitu Abdullah bin Abbas. Yani hadis ini daripada Abdullah bin Abbas. Fi qawlihi, pada firman-Nya Azza wa Jal, Allah Azza wa Jal, wa in kuntum marda aw ala safar, jika sekiranya kamu dalam keadaan sakit atau di atas pemusafiran. Idza kanat birrajuli al-jarahatu fi sabilillahi wal quruh, jika sekiranya pada seorang lelaki itu cedera. Jarahah ni luka. Fi sabilillah, pada jalan Allah, wal quruh ni dia nanah, dia keluar di situ ditulis apa? Kudis tapi dia cedera, maksudnya dia ada yang menyebabkan kecederaan, yang menyebabkan ada kesan keluar air bisa dan semua, itu quruh. Fayujnibu, kemudian dia berjunub. Fayakhafu an yamuta, dia takut sekiranya dia mati. Ini ghtasala, jika dia mandi. Yani dia bimbang jika dia mandi maka dia mati. Tayammama, maka dia perkataan ni dia kata rawahu Darul Qutni riwayatkan hadis ni. Al-Imam Darul Qutni sebut hadis ni, riwayat ni mauqufan, yakni hadis ni dia sebut terhenti kepada Ibnu Abbas, yakni mauquf Ibnu Abbas, yakni bukan kata-kata Nabi tapi kata-kata Ibnu Abbas. Dan syekh kita ini iaitu Al-Hafiz Ibn Hajar, muallif kepada kitab ini, dia pun tulah kata an Ibn Abbas, daripada Ibnu Abbas, fi qawlihi azza wa jal, di dalam perkataan Allah azza wa jal, firman Allah azza wa jal. Dia tak kata Nabi kata. Dia kata Darul Qutni meriwayatkannya secara mauquf. Wa rafa'ahu al-Bazzar, sementara Al-Imam Al-Bazzar meriwayatkan hadis ini, dia kata rafa'ahu, dia angkat hadis ini, maksudnya dia jadikan hadis ini sanad kepada Nabi. Kalau mauquf maksud terhenti kepada sahabat. Kalau marfu' maksudnya angkat pada
Nabi. Kalau dia kata rawahu mauqufan, diriwayat secara mauquf, maksudnya sahabat, terhenti pada sahabat. Kalau dia rafa'ahu, dia angkat. Hadisun marfu', jadi kita terjemah hadis yang diangkat, dia ambil kita hadis dia angkat pula. Tak. Maksudnya dia mengangkat hadis itu kepada Nabi SAW. Hadis itu dia sandarkan kepada Nabi. Kalau dia mauquf, maksud dia terhenti kepada sahabat saja, kata-kata sahabat. Ada beza dalam masalah itu. Okey. Wa sahih Ibnu Khuzaimah wal Hakim, hadis ini disahkan oleh Ibnu Khuzaimah, disahihkan Ibnu Khuzaimah dan Hakim. Hadis ini ada perbincangan sebelum kita nak bincang isi kandungan dia, ada perbincangan. Perbincangan yang menyebabkan sebahagian di kalangan para ulama mendhaifkan hadis ini ialah kerana hadis ini diriwayatkan oleh Jarir bin Hazim, mengambil hadis ini daripada Atha bin Sa'ib. Isu yang mereka bangkitkan ialah dia mengambil daripada Atha bin Sa'ib semasa Atha bin Sa'ib pada umur yang ikhtilat. Ikhtilat maksudnya pada umur yang dia sudah keliru. Ulama-ulama hadis apabila mereka al-jarh wa ta'dil membahaskan tentang rawi, mereka akan kadang-kadang mereka akan semak rawi ini tentang sejauh mana konsisten riwayat dia, ingatan dia daripada dia muda sehinggalah kepada dia meningkat umur usia yang lanjut. Kerana terdapat di kalangan para perawi terbukti bahawasanya apabila usianya lanjut maka dia mula lupa. Apabila dia mula lupa, maka riwayat-riwayatnya dalam masalah semasa dia lupa itu dianggap sebagai lemah. Sementara riwayat-riwayatnya kemungkinan semasa dia kuat, dia kukuh ingatannya, riwayat-riwayatnya itu diterima. Macam mana mereka nak tahu? Mereka akan tahu juga tentang anak-anak murid dia yang terdahulu dan yang kemudian. Pasal anak murid ada yang datang awal dan kemudian ada yang datang kemudian. Yang awal-awal penuntut dia barangkali pasal muda dia, usia dia 40-an, 50-an, mungkin dah pergi ke tempat lain lepas kita tahu ini masa ambil masa muda. Masa anak murid yang muda sangat mari ambil ketika dia umur 70-an, dia mula lupa. Jadi kalau ada nama anak murid tu ambil daripada dia, mereka akan menyatakan dia ambil semasa ikhtilat, masa keliru. Jadi masa keliru mereka tadhaifkan riwayat itu. Kemungkinan mereka ambil itu betul, tetapi sebagai general guideline untuk hadis, ada tak kemungkinan hadis tu dia tak lupa? Ada tak kemungkinan? Tapi ada kemungkinan. Tapi oleh kerana usianya telah masa itu usia yang lupa, maka riwayatnya ketika itu dianggap dhaif. Pun begitu, jika sekiranya ada sokongan riwayat semasa dia tu dah tua, dia riwayat satu riwayat masa zaman dia lupa, tapi riwayat dia itu disokong oleh orang lain yang menunjukkan sama macam dia kata, maka riwayat itu akan dikuatkan kembali. Ini panjanglah dalam ilmu periwayatan. Okey. Daripada Ibnu Abbas, perkara ini disandarkan Ibnu Abbas, iaitu Ibnu Abbas sepupu Nabi SAW, yang dikenali sebagai terjemah Quran. Pasal Ibnu Abbas ni ahli tafsir. Ahli tafsir Ibnu Abbas. Nabi SAW doa ke Ibnu Abbas ni, Allahumma allimhul kitab wal hikmah. Dalam sebagian riwayat, Allahumma faqihhu fid din. Ya Allah, alimkan dia kitab dan hikmah. Allahumma alimhul kitab. Allah alimkan dia kitab. Sehingga Ibnu Abbas menafsirkan ayat-ayat Al-Quran begitu banyak. Pun begitu, ulama-ulama mereka tidaklah menyatakan semua yang ditafsir oleh Ibnu Abbas mesti diterima. Tak. Ada juga beberapa tafsiran Ibnu Abbas yang ulama-ulama tafsir menerima tafsiran orang lain, bukan tafsiran dia dalam pandangan tentang hal-hal tertentu. Karena ilmu, keadilan ilmu ialah satu hal yang lain. Penghujahan dalam ilmu. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma kata dia meriwayatkan di dalam mengenai firman Allah tadi, iaitu jika sekiranya satu orang tu cedera ataupun ada luka pada badannya, dia boleh bertayamum.
Bagi menafsirkan wa in kuntum marda, jika kamu sakit, aw ala safar, atau kamu berada di atas musafiran. Yang kita telah syarahkan ayat ini dahulu kan. Habis kalau orang tu musafir saja boleh bertayamum. Hadis itu kata jika kamu sakit, kamu musafir. Ulama-ulama hampir kesemuanya menyatakan walaupun dia kata sakit boleh tayamum, musafir boleh tayamum, tapi maksud musafir itu pada mereka ialah kebiasaan orang musafir dia kurang air. Jadi dia boleh, bila kurang air ataupun air yang dia bawa tak cukup ataupun hanya untuk minum saja, ataupun dia tidak ada air, maka dia boleh bertayamum. Tetapi di sana ada di kalangan para ulama yang kata hanya musafir saja boleh tayamum. Di antaranya Al-Imam Al-Alusi menyebut dalam Ruhul Ma'ani. Kemudian disebut oleh Rashid Ridha, Dr. Yusuf Al-Qaradawi, dia kata aku ingat Syekh Ridha saja sebut. Rupanya ada ulama dulu juga dalam disebut dalam Ruhul Ma'ani yang menyatakan orang musafir boleh bertayamum. Tapi kalau tanya saya, kita ambil yang jumhur ni lah. Maksudnya kalau tak ada air kita tayamum. Kalau kita ada musafir payah jumpa air, kita tayamum. Tapi setakat musafir saja terus tayamum, air punya duduk banyak, duduk di hotel tengok-tengok tayamum. Air banyak jika kamu dalam musafiran. Jadi mereka kata bukan itu tafsirannya pada majoriti para ulama. Jadi dia kata bila ada cedera maka dia berjunub, fa yakhafu an yamuta, maka dia takut dia mati jika dia mandi. Adakah mesti syarat kena takut mati? Kalau takut sakit dia boleh tak? Hadis ni dia kata jika fi sabilillah. Kalau sekiranya orang tu cedera bukan sabilillah, cedera, aksiden terbalik motosikal, langgar kereta, aksiden, ataupun terkena luka, potong-potong daging, kena tangan, balut tangan dia. Kalau nak basuh takut sakit, jadi dia tutup tangan dia itu, lalu dia bertayamum, kemudian dia berjunub. Bila dia berjunub, dia takut nak mandi. Mandi tiba-tiba takut kena luka yang menyakitkan. Kalau setakat luka sikit tepi tangan tak padalah, kan? Yang tak berani dia nak kenakan air, maka dia boleh bertayamum ganti untuk mengelakkan hal tersebut berdasarkan riwayat ini. Kita baca dulu riwayat ni semuanya baru kita hurai. Wa an Ali radhiyallahu an, wa an Ali radhiyallahu an, daripada Ali radhiyallahu anhu, qala, katanya, in kasarat ihda zandai fasa'alat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fasa'altu, salah di situ tulis apa? Fasa'altu ke? Fasa'altu, ini naskah ni salah, takkan fasa'alat dia. Fasa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa amarani an amsaha 'alal jabair, rawahu Ibnu Majah bi sanadin wahin jiddan. Naskah saya ni dia ringkas sikit, naskah tu panjang sikit dia tulis kan. Daripada Ali radhiyallahu an, katanya telah patah ihda zandai. Zandi ini dia ni pegelang tangan-tangan, telah patah salah satu daripada pegelangan tangan. Fasa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku tanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa amarani an amsaha 'alal jabair, maka Rasulullah memerintahkan aku untuk aku sapu di atas jabirah. Jabair ni maksud di atas balutan. Yang ni tangan tu tak boleh nak kena patah, cedera, tak boleh nak kena air. Dia tanya Nabi, Nabi suruh balut, sapu di atas, tak basuh bahagian pergelangan tangan, sebaliknya sapu di atas balutan. Rawahu Ibnu Majah, dia kata riwayat oleh Ibnu Majah. Tengok situ Ibnu Majah. Sebab Ibnu Majah, bukan Ibnu Majata. Bukan, dia bukan ta marfutah, dia tak ada titik atas tu. Sebagai apa? Ibnu Majah.
bisanadin wahin jiddan, dengan sanad yang lemah sangat. Ini menunjukkan riwayat-riwayat di dalam sunan, hatta sunan Ibnu Majah, ada yang dhaif, tersangat dhaif, bahkan ada yang dikategorikan sebagai palsu. Sebagai orang dia tidak faham dalam ilmu ni, dia kata tak kalah palsu Ibnu Majah. Ibnu Majah kan sunan yang 6. Ini dia tidak faham. Ulama-ulama hadis ni, Al-Hafidh bin Hajar sebut dalam hadis. Ada beberapa sebab. Imam Syafi'i kata, "Lau araftu isnaduhu bis-sihah la qultu bihi." Kalau aku tahu lah sanad dia sahih, aku bagai pendapat ni. Yang ni dia kata dia di antara benda yang dia istikharah. Dia kata yang ni bukan sanadnya tidak sahih. Sebab ada Amr bin Khalid Al-Qurashi matruk. Dia matruk ni tak diterima riwayat dia. Orang yang tak terima asal matruk ni ditinggalkan, tapi dia istilah khas, maksudnya orang ini yang riwayat dia tidak ada bukti dia berbohong kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi ada bukti-bukti lain yang menunjukkan cakap dia tak boleh pakai. Secara umumnya demikian penafsiran matruk di sisi para ulama, maka riwayatnya terlalu dhaif. Pasal apa Al-Hafidh Ibn Hajar masukkan hadis ni? Kerana hadis ni dhaif, sangat masuk, dia nak bagi tahu sebab apa hujah-hujah dalam masalah ini. Kerana dia menghimpunkan hujah dalam masalah ni. Jadi dia kata kalau cedera sapu di atas apa? Di atas balutan. Hadis dhaif, tapi ulama ada berhujah memakai bahawasanya secara umumnya orang yang cedera boleh sapu di atas balutan, kerana tak munasabah kalau dia cedera dia nak buka lalu dia nak masukkan air di tempat yang dia sakit. Pasal apa mereka hadis ni dhaif mereka pakai juga? Kerana mereka tengok ada bab sapu di atas khuf. Sapu di atas khuf bukan atas hadis ni, tapi ada bab sapu atas khuf. Kalau orang boleh sapu atas khuf dengan tak buka dah kaki dia, sedangkan dia tak cedera, kerana dia pakai dalam keadaan yang dia suci, telah dalam taharah, dibenarkan untuk dia. Lebih logik lagi lah orang yang cedera untuk dibenarkan untuk dia. Ada bab sapu di atas imamah, sapu di atas serban yang kita baca. Kalau dia benarkan, mustahil hal ini tidak dibenarkan. Ini alasan para ulama dalam hal ini. Kita baca dulu hadis ini, lagi kita hurai keseluruhannya. Wa an Jabir bin Abdullah radhiyallahu an, daripada Jabir bin Abdullah radhiyallahu an. Jabir bin Abdullah radhiyallahu an. Kita ni bila baca hadis banyak nama orang yang kita sebut. Kerana nak membolehkan kita sampai kepada Nabi ini, kita tak tengok Nabi ini. Maka antara kita dan Nabi ini jambatan. Apa jambatan kita dengan Nabi? Sanad. Sanad, rangkaian para perawi. Fulan daripada fulan. Yang kita baca ni dah ringkas dah. Tapi kalau dalam kitab asal hadis, sanad ni bersambung-sambung daripada Bukhari ataupun daripada Ibnu Majah, daripada Darqutni, dia dengar daripada siapa, dia dengar daripada siapa, dia dengar daripada siapa, sehinggalah sampai kepada Ibnu Abbas. Tapi oleh kerana ulama-ulama hadis dia ringkas kalah, bila dia nak masukkan dalam kitab fiqh yang seperti ini, dia ringkas ani Ibnu Abbas. Tapi bukan terus dia yang dengar daripada Ibnu Abbas. Hadis ni ada sanad dia, ada rangkaian dia sebelum tu. Sebab itu kata Abu Zur'ah, mereka adalah penyambung antara kita dan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka hidup ni kita tak boleh hidup seorang. Nak jadi orang soleh seorang-seorang dia tak boleh. Dia memerlukan rangkaian dan hubungan kita dengan orang lain. Kita tak boleh jadi seorang-seorang nak jadi soleh. Dia kena hidup bersama dengan orang-orang yang soleh. Hatta Nabi, Allah bagi ingat pada Nabi, wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashi yuriduna wajhah wala ta'du 'ainaka 'anhum turidu zinatal hayatid dunya
wala tuti' man aghfalna qalbahu an dzikrina wattaba'a hawa wa kana amruhu furuta. Surah apa tu? Suratul Kahf. Kita baca pada hari apa ni? Hari Jumaat ni bacalah, hari lain pun boleh baca. Tapi ada riwayat yang menyokong dibaca pada hari Jumaat. Dalam mazhab Syafi'i sendiri dia sokong baca pada hari Jumaat. Wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi. Allah beritahu Nabi, sabarlah dirimu bersama dengan orang-orang yang menyeru Tuhan mereka pada waktu pagi dan petang. Yuriduna wajhah, kenapa? Kerana mengharapkan redha Tuhan. Yakni kamu kena duduk dengan mereka. Wala ta'du 'ainaka 'anhum turidu zinatal hayatid dunya. Jangan kamu berpaling matamu daripada mereka karena kamu mencari habuan dunia, perhiasan dunia. Wala tuti' man aghfalna qalbahu 'an dzikrina wattaba'a hawa. Jangan kamu taat kepada orang yang telah kami alpakan jantung hatinya daripada mengingati kami dan dia mengikut hawa nafsunya. Wa kana amruhu furuta, dan adalah urusan dia itu melampaui batas. Ayat ini Tuhan menyuruh orang saleh, orang nak jadi orang mukmin, kena duduk dengan orang mukmin. Bukan Islam tidak ada ruang untuk orang yang tidak beriman, tak. Tetapi semua manusia begitu. Hatta dalam kehidupan dunia, peminat kereta tertentu dia geng kereta itu. Peminat pasukan bola sepak tertentu ada kelab mereka. Jumpa sembang pasal bola mereka, sama-sama tengok, sama-sama nampak orang gol, sama-sama pergi cerita balik. Tak ada satu pasal. Tapi suatu kesukaan dalam hidup dia, Pak. Pasal sama, minat sama. Geng MU, geng apa, seronok. Apa kelebihan? Sama apa yang sama, tak ada. Minat pada kelab yang sama. Ini kan pula pada orang yang berpegang pada akidah yang sama, menyembah Tuhan yang sama. Tentulah semangat cinta untuk kebersamaan lebih dibandingkan sekadar peminat kelab bola sepak. Wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi. Maka sabar dirimu bersama orang-orang yang menyeru Tuhan mereka pada waktu pagi dan petang. Macam mana pun kita tengok orang ni orang ahli salat, ahli sembahyang. Kata al-Imam Syafi'i, tawaddu'an, secara tawaddu' daripadanya, uhibbus salihin wa lastu minhum la'alli an anala bihim syafa'ah. Aku sayangkan orang saleh walaupun aku bukan di kalangan mereka. Mudah-mudahan dengan sayang itu aku mendapat syafaat mereka. Tawadhu'. Imam Ahmad jawab dia, tuhibbus salihin wa anta minhum. Engkau sayangkan orang yang saleh, engkaulah di kalangan mereka. Sebab orang saleh sayang orang saleh. Tiba-tiba kalau ada orang mukmin, dia dengan orang mukmin tak kena. Kalau orang mukmin silap sikit saja dibesar-besarkan. Orang lain nak halau sikit, dia pun lebih. Oh, tak boleh, ini tak kena. Minta maaf pun tak diterima. Tapi kalau kena bukan orang yang mukmin, minta maaf sikit pun tak ada minta maaf, terima dah. Walaupun apa yang dibuat tu sangat melampau terhadap kenegaraan dan kepada masyarakat. Macam-macam perkataan yang berat-berat pada angkatan tentera dan seumpamanya, terima. Kena terima. Kita ini rahmat, Islam ni rahmatan lil alamin. Kita tak nafi rahmatan lil alamin. Memang benar Islam rahmat, tetapi dia rahmatan lil alamin, untuk sekalian alam, termasuk di dalamnya Muslim, bahkan utamanya orang Muslim.
Ni rahmatan lil alamin ni hanyalah untuk yang bukan Muslim sahaja. Kalau kena giliran orang Muslim, senyap sunyi, tak bunyi apa. Sebelum mereka cakap rahmatan lil alamin, kita dah cakap dah. Nabi rahmatan lil alamin. Kita tak pertikai boleh mempertahankan hak orang bukan Islam. Kita tak pertikai. Nabi mempertahankannya jika benar-benar mereka dizalimi. Di dalam hadis Nabi menyatakan, man zalama muahidan aw intaqasahu aw kallafahu fawqa taqatihi aw akhadha minhu syai'an bighairi tibi nafs fa ana hajijuhu yaumal qiyamah. Sesiapa yang menzalimi orang bukan Islam, rakyat bukan Islam, ataupun mengurangkan haknya, ataupun membebankannya luar daripada kemampuannya, ataupun mengambil sesuatu daripada haknya tanpa dia setuju, aku adalah pembelanya pada hari kiamat. Nabi Islam membela. Tapi Allah menyatakan pada nabinya bersama dengan orang mukmin di dalam kehidupan sebagai beragama. Hak orang bukan Islam dibela, tapi seimbang. Bela juga hak saudara Muslim. Jangan hanya rahmatan lil alamin hanya keluar dalilnya apabila membabitkan hak orang bukan Islam. Jika sungguh hak, jika mereka maki, hamun dan seumpamanya, senyap sunyi, tak bunyi dah rahmatan itu untuk orang Islam. Kita telah membelanya sebelum daripada mereka memperkatakan tentang hak itu. Tetapi Allah Subhanahu wa taala mengajar kita, ya ayyuhalladzina amanu man yartadda minkum an dinihi fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbuna adzillatin 'alal mu'minina 'izzatin 'alal kafirin yujahiduna fi sabilillahi wala yakhafuna lawmata laim. Wahai orang-orang yang beriman, jika ada orang-orang yang murtad, berpaling daripada agama kamu, fasawfa ya'tillahu biqaumin, Allah akan mendatangkan dengan satu kaum, yuhibbuhum wa yuhibbunah, Allah sayangkan mereka, mereka sayangkan Allah. Azillatin 'alal mu'minin, rendah diri dengan orang mukminin, a'izzatin 'alal kafirin, tunjukkan izzah kepada orang-orang yang menentang Allah dan Rasul. Tapi ini azillatin 'alal kafirin, a'izzatin 'alal mu'minin, terbalik. Kita Islam sangat adil. Jika nak bela, bela semua hak. Ketika orang telah buat macam-macam kepada non-Muslim, kita bela hak mereka. Kuliah-kuliah di sini boleh lengok balik segala rakaman, kita bela hak mereka. Kita Islam tak buat begini. Tapi apabila orang melampaui batas, mesti diingatkan tidak boleh melampaui batas. Kalaulah ada orang agama mana terbalikkan bendera, oh tak boleh, dalam Islam bagi semua dalil. Bila orang lain terbalikkan bendera, benda ni sebenarnya tak berapa salah, dan Islam ni rahmat, kita kena maafkan. Bukan soal maaf, tapi mesti diberikan kenyataan dan penegasan. Dia tidak boleh sepihak. Keadilan kalau nak ditegakkan, dia tidak boleh sepihak. Duka cita, kita puji mereka yang bukan Muslim daripada suku kaum yang berbagai-bagai. Mereka bangun memperkatakan hak kaum mereka. Saya bukan kata setuju ataupun tidak, tapi biasalah dia berkata hak dia. Tapi yang kita pelik ialah mereka yang mengaku Muslim tidak bangun memperkatakan dan mempertahankan hak mereka. Maka kita dengar suara yang tak seimbang. Ni cakap, sana cakap, ini cakap. Saya dah bagi tahu bukan semua perkara kita setuju dengan Zakir Naik. Tapi ini benda melampau. Kadang-kadang tuduhan yang
Dia tuduh Melayu pendatang, minta maaf. Kita hendaklah terima maaf. Ada yang tuduh tentera makan tidur, minta maaf, terima. Zakir Naik minta maaf, tidak boleh diterima. Yang rahmatan lil alamin, senyap. Kalau ada kena non muslim, dia ke depan. Dalam Islam, wah kena dalil. Kalau kena muslim, senyap. Itu tidak rahmatan lil alamin. Saya tak petikaikan slogan itu, tapi jangan salah, jangan politikkan ayat Al-Quran. Kalau kita tidak bersetuju dengan Khawarij kerana mengangkat slogan wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun, siapa yang tak hukum dengan hukum Allah, mereka orang kafir. Inil hukmu illa lillah, tak ada hukum melainkan hukum Allah. Ali kata kalimatul haq urida bihal batil, kalimah yang benar dengan maksud yang batil. Merahmatan lil alamin, kalimah yang benar, tapi jangan jadikan ia sebagai satu slogan yang batil. Islam, macam saya bagi tahu, Islam rahmat untuk semua. Rahmat untuk semua. Bacalah sejarah Islam. Bacalah. Untuk rahmat Islam kepada orang agama lain tidak perlu untuk diletakkan di dalam apa-apa undang-undang pun hakikatnya. Termaktub di dalam kitab Quran, sunnah, termaktub di dalam kitab-kitab fiqh Islam. Dan ini adalah perkara yang mendukacitakan, dan ini adalah satu jenis penyakit di kalangan orang Islam. Orang Islam Muslim, akhul Muslim, orang Islam saudara orang Muslim, bukan dia buat zalim orang lain, dengan sendirinya. Kita tengok, kita orang Perlis, kata orang Perlis pergi luar negara, tak usah orang Perlis lah, orang Malaysia, pergi luar negara, tempat tak ada siapa, tengok ramai, jalan-jalan tengok satu orang main salam kita, abang di mana abang? Cakap Melayu. Kita tengok dia ni. Kalau dia tanya where you come from, dia, abang dari mana? Orang Malaysia kah? Orang Malaysia. Daripada mana? Saya orang Malaysia. Tahu tak cakap Melayu, orang Malaysia. Lepas tu kita pun berhenti, tak ramai-ramai kita sembang dia. Lepas tu dia habaq pula, saya orang Perlis, kita orang Perlis, lagi sembang panjang. Tak ada hubungan apa, lahir je tempat yang sama, duduk di tempat yang sama. Tapi apabila satu orang tu beriman, seorang ni beriman, adakah mungkin kita bersekongkol dengan orang lain untuk menzalimi saudara beriman kita? Kita boleh tegur orang yang silap. Kita boleh tegur Zakir Naik sebelum hampa tegur. Kita dah tegur lah. Tapi tenggak-tenggak kata hak orang Islam ni nak hantar, nak suruh tangkap, nak suruh macam-macam. Saya dah kata, ini bukan soal fanatik Zakir Naik. Saya bukan student Zakir Naik. Kita jemput dia, dulu datang ke sini. Masa awal kita jemput dia, datang berkhutbah di Masjid Negeri Arab. Khutbah Jumaat. Untuk siapa khutbah Jumaat? Untuk orang Islam. Mereka buat bantahan kepada Perlis kerana menjemput Zakir Naik masa tu. Bukan khutbah pada mereka. Tak boleh. Dalam masjid kita pun tak boleh dia nak keluarkan. Tapi kita tak. Masa tu kita komplain mereka. Kita kata tak patut, itu yang bermula saya bangkang dia. Krisis saya dengan salah satu yang pakai serban tu. Dia pula diktat kita. Dia pula boleh bagi tahu siapa yang boleh kita jemput dan tak boleh jemput. Di Malaysia ini, tuan-tuan, di Malaysia ni bukan kauman cerita, polis pun ada ni, saya tahu, dia boleh dengar. Di Malaysia ni ramai pengajar-pengajar, guru-guru agama dari agama-agama lain yang sangat ramai di dalam tempat-tempat ibadat agama-agama. KDN tahu, ramai.
Dan kita tak tahu apa yang mereka ajak. Mereka duduk di situ. Diluluskan atau tak luluskan KDN tahu. Kita orang Islam bukan pernah petikai siapa guru hamba apa ajak. Sampai tak ada ke guru-guru agama mereka dalam Malaysia ni terpaksa import mai daripada India semua. Tapi kita tak tanya. Mereka tanya pasal sampai tak ada ke orang Islam di Malaysia sehingga pengguna panggil Zakir Naik. Dia tanya kita. Kita tak tanya dia. Dia tak tanya. Ini adalah urusan orang Islam. Tempat yang dia silap. Perdana Menteri kata, habis cukuplah. Sekarang anda ambil tindakan kepada dia, dia tidak boleh berceramah, tak apalah. Saya pun tak mau komplain apa. Buat sementara ni biarlah kerajaan menguruskan dahulu. Kita runding kemudian. Tapi tak puas hati, tak boleh. Kalau kena giliran orang Islam. Sedangkan berapa santun kita pada mereka. Ketika gereja mereka kena, kita bangkit. Ketika ada pertubuhan yang ekstrim menyerang mereka, kita protes. Bila saya bagi tahu bahawasanya mestilah adat istiadat di tanah Melayu, orang Melayu, pasal dominasinya orang Melayu, go bising, bantahan, tak betul, tak boleh dibandingkan. Ini perkataan yang perkauman macam tu. Zakir Naik komplain orang India, Zakir Naik perkauman apa dia pun India. Zakir Naik tu pun India. Nak perkauman apa dia pun India. Melayu komplain Melayu, nak perkauman apa? Saya kata bukanlah kata semua kenyataan. Saya bagi tahu secara dulu, saya bagi tahu tuan-tuan, pandangan saya ada perbezaan dengan beberapa perkara pendekatan itu. Saya kata di Malaysia ni tak payah ceramah sampai banyak jam lah. Orang Malaysia bukan tahan. Ni kuliah antara Maghrib dengan Isya ni pun tak tahu lagi. Sampai 45 minit diubah lutut lah, lebah apa lah. Dia ceramah sampai 4 jam je, tak lama sangat. Kan? Lepas tu mungkin di Malaysia saya fikir bagi orang masuk Islam secara terus bagi masuk Islam, masa duduk tanya di mikrofon tu, duduk tanya nak masuk Islam, mungkin kena cari pendekatan yang lain. Bimbang takut mak dia di Sabah, di Sarawak terkejut. Lebih baiklah mungkin kalau awak berminat, if you are interested to be Muslim, maybe you can contact my colleagues or some of our staff or to our friends here. If you want to know more about this religion, dia boleh bagi tahu macam-macam approach lah. Tapi kita oleh kerana macam tu ada keadaan-keadaan yang sensitif, boleh cari approach yang lain. Hatta dalam masalah domestik punya isu yang membabitkan politik dan semuanya, dia mesti avoid. Tak apa. Satu je kesilapan dia berlaku. Yang macam nak pergi perang jihad ni pasal kita pun tak istihad macam tu. Oh, maaf tak boleh. Sakan dia, sakan. Ada pula yang Melayu mengaku Islam ni yang tolong pergi pukul gendang, setuju. Yang tu yang kita tak faham. Saya faham kalau mereka buat tu biasalah kan, nak kata apa lagi macam tu lah. Tapi yang mengaku Islam tu, yang tu kita tak faham. Lepas tu bagi dalil pula. Lepas tu ada pula rahmatan lil alamin. Amboi, yang ni kita tak faham. Kita baca lama dah kod lain, dia baca jadi kod lain, kita tak faham. Panjang. Tu tak boleh keluar tajuk. Wa an Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, daripada Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, Allah redha kepada dia dan bapaknya Abdullah. Jabir bin Abdullah Al-Ansari, dia dan bapaknya kedua-duanya sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dahulu kita telah syarahkan tentang Jabir. Dulu dia masa awal dia datang nak menyertai peperangan Badar, Nabi tak bagi. Masa tu dia muda lagi. Dia datang Khandaq baru Nabi, dia datang masa Uhud, Nabi tak bagi. Dia datang masa Khandaq baru Nabi sallallahu alaihi wasallam benarkan. Kata dia, fi rajulil alladhi syuhha faghtasala famat. Seorang lelaki yang mana cedera, kemudian dia mandi dan kemudian dia mati.
Hadis ni ada perbincangan. Sebahagian ulama menghasankan hadis ini di atas sokongan. Sebahagian mereka mendhaifkan hadis ini di atas sanad yang ada pada hadis ini, iaitu Az-Zubair bin Khuraiq yang ada dalam hadis ini, yang meriwayat kepada Atha daripada Jabir. Dia kata faghtasala famat. Kemudian Imam Ibn Hajar dalam riwayat ni, macam yang dia bawa ni macam Jabir yang kata, tetapi sebenarnya bukan Jabir yang kata. Dalam riwayat hadis Nabi yang kata, tapi dia ringkaskan ni, kita faham seakan macam Nabi Jabir yang kata. Kerana daripada Jabir bin Abdullah mengenai lelaki yang mana cedera kemudian mandi dan kemudian dia mati, innama kana yakfihi an yatayammam, cukup untuk dia bertayamum, wa ya'sib ala jurhihi, kemudian dia balut cederanya khirfatan, dengan satu balutan, thumma yamsaha 'alaiha, kemudian dia sapu atasnya, fayaghsila sa'ira jasadihi, kemudian dia sapu, dia basuh keseluruhan tubuhnya. Yang ni dia kata kalau sekiranya cedera, cukuplah untuk dia balut-balutan, sapu atas balutan tersebut, dan kemudian dia tayamum, kemudian dia balut, kemudian dia sapu atas balutan tersebut, kemudian bahagian-bahagian yang lain dia mandi. Berdasarkan hadis ni. Hadis ni dhaif. Hadis ni dah masuk tu lah. Okey, hadis ni macam mana saya sebut, hadis ni sebenarnya dia panjang. Termasuk dalam hadis ni hadis yang Nabi kata, Nabi marah mereka bagi kepada fatwa kepada dia supaya dia mandi. Bila dia mandi dia mati. Qatalahumullah, mereka telah membunuhnya, Allah membunuh mereka. Sebagian riwayat, sebagian ulama melihat hadis ni boleh disokong dengan riwayat yang lain, maka menghasankan, sebagiannya mendhaifkan. Tetapi amalan di dalam hadis ni tidak dipakai oleh tiga mazhab. Mazhab Syafi'i pakai. Mazhab Syafi'i dia menyatakan apabila orang tu dia cedera atau meluka, dia balut lukaan dia itu, bila dia berjunub maka dia bertayamum. Untuk bertayamum bagi pihak kawasan yang tak kena air itu, dia nak kena tayamum. Maksudnya katalah dia balut tangan dia, artinya bawah tangan dia tak kena air, ataupun dia balut, katalah dia balut tengkok dia, bawah tengkok dia tak kena air, maka untuk bagi pihak itu gantiannya tayamum. Kerana orang yang berjunub dia boleh tayamum, sedangkan tayamum hanya sapu muka dan tangan saja. Kerana tayamum itu dia dengan sapu muka dan tangan, dia telah mewakili semua kawasan-kawasan lain. Jadi dia kata dia bertayamum. Kemudian selepas dia bertayamum, maka dia boleh dia hendaklah sapu di atas kawasan yang dia balut, sapu ke atas. Selepas daripada itu barulah dia mandi. Jadi 3. Ini di dalam mazhab Syafi'i. Dalam mazhab yang lain dia kata tak, dia hanya sapu saja dan kemudian dia mandi kawasan lain, tidak memerlukan tayamum. 3 mazhab yang lain. Kerana alasan hadis ini mereka lihat sebagai dhaif. Sebagai dhaif. Jadi mereka ambil di atas sapuan saja. Dan walau bagaimanapun kedua-dua jalan itu ada di dalam pandangan imam-imam yang muktabar di dalam masalah ni. Ini cumanya kalau nak mudahkan dah, orang tu dahlah cedera, dia tak tayamum pun payahlah duduk hospital balut macam-macam, memadai dengan dia sapu je lah. Ataupun dia tayamum bagi mewakili salah satu, seperti mana pendapat Ibn Hazmin Al-Andalusi. Saya cuma nak sebutnya ialah ni saya sebut, kita bila kita duduk dalam keadaan sihat, kita jangan fatwa macam orang sihat. Kita kena bayang keadaan orang sakit. Orang sakit dia susah nak bergerak, kita pun tak apalah buat yang ni. Kita duk petua banyak. Dalam sihat pun dia tak larat dah nak buat. Dalam duk sihat tu pun lihat dah nak ambil wudu. Jadi nak tayamum kemudian ambil wudu pakai dak langsung lah. Jadi dia kata al-amru idza daq ittasa'. Benda tu apabila menyempit dia diluaskan. Kan? Taisir, dimudahkan. Ini baru ni kita ada revert camp untuk saudara-saudara baru. Mari ke Perlis
lebih kurang 600 orang saudara-saudara baru yang 5 tahun ke bawah masuk Islam. 500 lebih yang masuk Islam. Kita cakap pada mereka tentang beberapa keadaan yang mereka mungkin fake mereka tak boleh sama dengan fake kita. Kita sebahagian orang dia pegang kuat umpamanya dengan mazhab Syafi'i. Tak apalah, kita tak kata salah. Dia anjing tak mau langsung. Anjing kalau basah sikit dia kena basuh 7 kali termasuk 1 ayat tanah. Itulah qaul mazhab Syafi'i. Kalau babi pun macam dengan anjing, kena basuh 7 kali salah 1 ayat tanah. Itu pandangan mazhab Syafi'i. Walaupun babi tidaklah ada dalil 7 kali dengan 1 kali ayat tanah. Yang ada hanyalah jilatan anjing. Kan? Tuhuru ina ahadikum idza walagha fihi al-kal an yaghsilna 7 marrat. Ulahunna biturab atau ihdahunna biturab, dengan bagi riwayat. Membersihkan bekas kamu apabila dijilat oleh anjing 7 kali, salah satunya dengan air tanah. Ataupun sebagai riwayat yang pertama dengan air tanah. Jadi jilat, maka jilatan dalam mazhab Ahmad, jilatan. Bila dia jilat kena. Dalam mazhab Malik dia lebih longgar lagi. Kalau basuh dengan air tanah, bagus. Tak basuh pun bersih. Hak tu untuk satu galakan. Kita kata tak boleh. Kita tak boleh macam tu. Kan bagi orang saudara baru, kena lihat fiqh yang luas. Dia nak balik rumah mak dia. Mak dia rumah ada anjing. Kalau kita pakai pada dia fiqh yang payah, dia nak balik rumah mak dia, pakai tak balik lah dia. Sedangkan fiqh itu hanya ijtihad. Sedangkan dalilnya yang jelas ada jilatan. Tak apalah Imam Syafi'i jadikan kalau jilat tu basah kena basuh 7 kali 1 air tanah, badan yang basah juga sama. Tapi mazhab lain kata tak, jilat tak sama dengan basah badan, air liur tak sama dengan air basah di badan. Jadi depa nak balik, saudara baru nak balik, jadi susah. Mak dia tengok sejak masuk Islam ni balik rumah pun tak mau. Bapak tak boleh balik lah. Kalau balik nanti ada anjing lah, saya nanti tak boleh semayang. Nak kena basuh. Tengok aja masuk, keluar basuh 7 ayat. Susah. Demikian juga bekas yang terkena babi atau khinzir. Mazhab Syafi'i 7 kali 1 ayat tanah macam tadi. Mazhab lain, kata Imam Nawawi, tidak ada dalil pun yang menyatakan babi mesti 7 kali 1 ayat tanah. Imam Nawawi, dia mazhab Syafi'i. Dia kata dari segi dalil tak ada untuk support idea ni. Tak apalah, kita hormat Imam Syafi'i kata babi lebih teruk daripada anjing. Imam Nawawi dan selain kata apa alasan nak samakan dengan anjing. Jadi babi macam mana? Basuh bagi bersih. Tak ada kesan, boleh guna pinggan berkenaan. Saudara-saudara kita baru masuk Islam, bila dia balik ke rumah mak bapak dia, tengok pinggan bersih, dia makan lah. Dia tak boleh tengok makan. Mak, saya tak boleh makan, ini semua bukan, kena basuh dulu 7 ayat tanah. Amboi, dia kata. Dia ada suasana. Ini kelebihan keluasan fiqh. Macam tu juga tentang daging akikah, daging korban. Dia buat akikah anak dia lahir, belajar masuk Islam, kata buat sunat buat akikah, buat akikah. Mak dia main ke rumah, orang lain semua bagian, dia kata mak jangan makan, mak kafir, makan akikah batal. Oh, kecil hati mak dia. Ya, itu pandangan dalam mazhab Syafi'i, kita hormat, kerana dia kata akikah ialah termasuk korban, ialah untuk ibadat. Tak boleh, bukan Islam. Tapi dalam mazhab lain, masuk mazhab-mazhab lain kata boleh. Fatwa Arab Saudi yang mana dia tu rida orang Islam semua, biasanya fatwa dia ketat. Dia dalam masalah ni dia kata boleh. Ada keluasan untuk membolehkan orang hidup dengan agama ni. Ini kelebihan, sebab tu fiqh dengan non-Muslim. Ini kita seru sebelum lagi orang lain cakap tentang rahmatan lil alamin 2-3 hari ni, 10 tahun lepas kita cakap dah. Keluasan fiqh dengan non-Muslim supaya mereka tak rasa susah. Di perlis ni pada awal kita tak masuk Islam, tak payah tukar bin pun. Kekal dengan nama mak pak dia yang bukan Islam tu. Kalau pak dia asing-asing lah, pak dia Ramazami. Kalau semua masuk Islam tukar bin Abdullah, sahabat Nabi semua bin Abdullah belaka. Pasal mereka semua masuk Islam. Umar bin Khattab
Umar bin Khattab. Al-Khattab tak masuk Islam, tak adalah jadi Umar bin Abdullah. Bahkan Ikrimah bin Abi Jahal, Abi Jahal musuh Allah. Ikrimah anak dia masuk Islam walaupun masa awal Islam. Ikrimah bin Abi Jahal tak panggil Ikrimah bin Abdullah. Abu Hakam, Ikrimah bin Abu Hakam. Jadi ada keluasan. Macam itulah fiqh yang kita baca ni. Okey. Wa an Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, ni hadis Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, minas sunnati alla yusalli rajul bitayammum illa salatan wahidah thumma yatayammamu li salatil ukhra. Katanya daripada sunnah ialah seorang itu bersolat dengan tayamum satu solat saja, kemudian untuk bertayamum untuk solat yang berikutnya. Kata rawahu Darqutni, riwayat Darqutni bi isnadin dhaif jiddan, dengan sanad yang dhaif sangat. Dia kata, tapi pendapat ini pun dhaif, tak menjadi hujah. Walaupun dalam mazhab Syafi'i dipakai satu solat, satu tayamum, satu solat. Tetapi wallahu taala alam. Dan mazhab-mazhab lain, ada mazhab yang menyokong juga pandangan ni, termasuk Hanafi, termasuk Maliki dan Imam Ahmad menyokong pandangan ini. Tapi dalam mazhab Hanafi ada qaul daripada, salah satu qaul daripada mazhab Ahmad dan juga Syekhul Islam Ibn Taimiyah menyokong pendapat yang menyatakan bahawasanya satu tayamum boleh untuk semua solat selagi mana tidak ada air, ataupun tidak boleh guna air. Balik ringkasan pada masa dah habis ni, ringkasan pada bab ni, apa beza sapu atas balutan ini dengan sapu khuf tu? Bab satu khuf kita belajar ni. Jadi apa beza dah? Berapa perbezaan? Sapu atas balutan ini, sapu khuf ni untuk apabila kita berwudu, kemudian kita pakai khuf, kemudian kita batal wudu, kita ambil wudu, kita tak sapu, tak basuh kaki, kita sapu khuf. Tapi kalau kita berjunub, kita kena buka tak khuf? Buka. Kita kena buka, kita kena mandi. Tak boleh kita bila berjunub mandi semua tang kaki, tak ni kaki sapu saja, tak. Kaki kita buka. Namun sapu jabirah, sapu atas balutan ni untuk junub, untuk hadas kecil dan hadas besar. Maksudnya kalau cedera, kemudian dia nak ambil uduk, dia sapu. Kalau dia cedera, dia nak mandi wajib pun dia boleh sapu. Ada perbezaan tak? Ada perbezaan. Sapu khuf sampai bila? Berapa hari boleh sapu? Ngaji awal, kemudian lupa, berapa hari? Untuk orang yang bermusafir 3 hari 3 malam. Bagi orang yang bermukim berapa? 1 hari. Okey. Sapu untuk orang yang cedera ni sampai bila? Sampai bila? Sampai baik cedera tu lah. Bukan sampai sihat. Kadang-kadang cedera baik lah, duk buat demam ni. Tapi demam tu pasal malas nak keluar hospital. Pasal di hospital ada milah. Ada Milo. Okey. Sapu atas khuf, nak pakai khuf tu kena berwuduk. Sapu jabirah ni pada pendapat majoriti, pada pendapat yang sahih, tidak wajib berwuduk. Kalau tidak susahlah kan. Doktor bukan tanya dah lepas cedera nak pergi simen. Doktor tak tanya dah cedera kan nak pergi simen. Dia tak berwuduk lagi ni. Doktor tengok patah dah masuk hospital, sedang bedak, sedang simen dah lah. Kan? Dia kata doktor kena buka balik lah, saya nak berwuduk dulu baru simen. Dia tak boleh lah. Dia tak disyaratkan. Okey, ini adalah beberapa perbezaan. Wallahu ta'ala alam. Saya jawab soalan. Ada masalah ya? Sikit ya. Ya.
Boleh tak doktor ulas tentang ilmu persilatan al-haq? Bila tepuk bumi habis terbang orang. Hai. Tepuk tengok. Dan tak bergerak. Adakah ini dibenarkan? Ini nak kategorikan sebagai apa? Mukjizat ke? Karamah ke? Apa? Tuan-tuan, apa pun dia hendaklah, kalau dia baca bacaan tertentu lalu Allah selamatkan dia dengan bacaan tu daripada kezaliman, mungkin ini boleh termasuk dalam karamah. Allah selamatkan, macam-macam boleh berlaku. Banyak Ahlus Sunnah wal Jamaah mengakui karamah, boleh berlaku karamah. Tapi kalau nak perkena orang boleh, buat pertunjukan boleh, ni semacam, ini jin. Ini jin. Di kalangan orang-orang yang mengaku sufi, sebahagian mereka sukakan kepada pertunjukan-pertunjukan yang pelik. Kalau kita tengok sebahagian negeri di Syria dan apa, dia buat masa hari pertunjukan geng sufi tarekat tu, tikam pedang kok ni keluar bagus ni. Di Malaysia ni kita tengok satu tempat tu ya kan, nak buat ni jalan Tahapi lah apa. Tapi di negeri Syria ada orang Islam juga buat. Ini semua tidak diterima. Ulama telah mengklarifikasikan sebagai ajaran yang sesat. Kan? Sebab itu dinukilkan daripada berbagai-bagai para ulama sufi yang saleh, daripada Al-Bustami, daripada selain daripadanya, hatta dinukilkan daripada Abdul Qadir Al-Jilani, idza ra'aita rajulan yatiru fil hawa fala taghtar illam yakun muwafiqan lil kitabi was sunnah. Jika kamu melihat satu orang lelaki terbang di atas langit, terbang, kamu tak usah duk heran jika sekiranya, jangan duk kagumlah jika dia tidak menepati Quran dan sunnah. Boleh berlaku macam-macam. Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala menyebut tentang cerita bagaimana seorang lelaki yang duduk di Syam boleh mendatangkan makanan daripada Yaman. Kalau beli zaman lah tak heranlah, dia order kan, minta je ada orang mari. Kedai-kedai yang kata dia mencuri melalui jin makanan daripada Yaman. Dan kita tengok kisah Ifrit minal jin dan kisah Sulaiman yang dia menawarkan untuk membawa singgasana Balqis. Maksudnya jin boleh buat pergerakan yang cepat. Kadang-kadang syaitan ni orang kita selalu tertipu dengan hal-hal yang seperti ini. Itu yang cerita ada yang dijatuhkan hukuman disebabkan pukul kawan dia sehingga mati, seksa, bakar kawan dia dengan setrika. Dengar tak cerita tu? Kan bukan cerita, laporan berita. Sebab apa? Kononnya dia tuduh kawan tu mencuri. Ni pelajar-pelajar bagi dengan setrika, kawan tu menjerit-jerit, mengadu kepada mereka, panas mereka. Sebab apa? Bomoh kata mencuri. Ini bahaya bomoh. Sebab tu ada dalam mazhab Malik umpamanya, hukuman mati kepada ahli sihir. Cuma susahlah nak sabitkan siapa yang sihir tu kan. Di barat, di Europe dulu, mereka bakar black magic ni. Orang yang wanita-wanita sihir ni dibakar hidup-hidup. Di zaman Kristian kuat di barat, mereka ni, orang pergi tanya barang saya hilang, dia bagi tahu. Dia tanya syaitan, yang ikut kita, siapa curi barang saya ni, tolong tengok Ustaz. Dia ambil lah ayak dia tu, jampi nujum 4 belalang tu kan, ataupun dia buat lah, dia kata ish, bukan orang mana ni, orang tak jauh belakang rumah ni, rumah bumbung biru, naik kereta kuning, anak ada 3. Kita terkejut, kita kata takkan bohong-bohong, betul cara dia cerita tu, memang rumah bumbung biru, kereta memang kuning, anak 3. Macam mana bohong boleh tahu? Kita kagum. Macam mana dia tahu? Dia tanya syaitan kita tu, dia tanya syaitan kita, Qarin dia panggil. Dia ni duduk mana? Dia duduk sekian-sekian. Siapa ada hak duduk ni? Tuduh orang belakang rumah dia. Pasal syaitan kerja dia menimbulkan permusuhan di kalangan manusia.
Dia orang bagi tahu bahawasanya belakang dia tu bumbung biru, kereta kuning. Han sebut dah tu, betul. Siapa buat ni sama tak maaf lah nak cerita bukan orang lain, adik-beradik. Terkejut. Takkan adik-beradik saya buat tu umur. Tok Bomola pun tak panggil Bomo, Tok Bomola panggil ustaz. Untuk justifikasi kata, saya pergi kat ustaz. Pasal apa ustaz? Bismillah. Bubuh lepas, jadi ustaz. Minta maaf lah no. Nak buat macam mana adik-beradik juga yang buat. Adik-beradik. Ni hak mai rumah 3 hari lepas. Yang bawa anak sulung dia. Allah, abang long aku. Dia kata takkan bohong. Memang ada abang long dia mai bawa anak aku. Macam mana bohong tahu? Dia ambil maklumat daripada setan. Kita ni ada syaitan yang ikut kita, yang menghasut kita. Ada malaikat yang mengusuh kita pada kebaikan, ada syaitan yang qarin. Al-Qurana minasyaitan. Kita mati tu syaitan tu tak mati lagi. Syaitan tu lah yang orang jumpa, nampak Pak Hang tadi lintas. Syaitan tu lintas Pak, nak lintas Pak mati dah, roh dia balik lah. Ingat dia teringat nak makan laksa Kuala Perlis aku, kita buatlah sikit kenduri laksa Kuala Perlis. Ini semua kesesatan. Sebab tu percaya bomo ni sesat, khurafat. Nabi tak bagi kita datang tukang sihir ni, membodohkan akal. Kadang-kadang agama ada sebut tentang hantu, jin, baca doa kita disebut. Tapi kadang-kadang kita berlebih-lebihan. Sakit perut hantu, kanser sampai dah stage berapa, bomo dok kata Allah hantu raya ni. Apa dia? Tok Wan dia yang tak tahu apa kena. Tengok-tengok kanser. Macam-macam. Orang di hutan bila nak turun ke dalam sungai apa, kami jampi. Pawang boya, pawang apa pun boya telan orang ramai. Kadang-kadang Mak Saleh ni kita dah kata dia apa? Dia bukan ada pawang apa-apa, terjun macam tu dia tangkap boya, diikat mulut boya tu dengan selotip tu ya. Tangkap dengan yang tu ya. Tak ada hantu apa. Ketakutan kita itulah kadang syaitan menyebabkan syaitan lebih menguasai kita. Contoh pergi tengok. Orang yang suka sangat percaya tentang hantu syaitan ni ganggu hidup dia. Kita pergi jumpa dia kata sakit ni, orang kata ada orang buat ni. Kita jumpa dia lagi 2 tahun, cerita tu lah sakit lain pula, orang lain pula buat. Lepas tu dia menega. Bila dia menega, dia kata niaga pun tak laku, ada orang duk main tabung apa. Dia semua dia fikir macam tu. Tuan-tuan cuba cam muka orang macam tu dalam hidup kita, yang sentiasa kaitkan apa saja dengan hantu. Dia tak boleh bergerak, kerja hantu kacau dia saja. Kita jam dengan dia. Mai cerita apa pun orang buat, hantu orang buat. Pergi jumpa bomo ni, bomo tu kata nak kena buang. Jumpa dia tahun depan ke, tu dah sakit, tu ingat nak pergi bomo ni nak buang. Itu saja. Syaitan tahu kelemahan dia. Tapi kalau orang yang tak kisah, dia tak ada. Dia baca auzubillah minasyaitan. Bukan saya kata tak ada sihir, sihir ada. Ini satu penyakit. Ada tanya status restoran lah apa, kita tak boleh nak sebut di sini ya. Dia sebut nama restoran tu. Kenapa takbir hari raya dari 2 kali dijadikan 3 kali sejak hari korban yang lepas? Kita dah sebut dulu kan, dia dah jawab anda ni. Mungkin dia tak apalah, mungkin dia tak dengar nak ringkas. Tidak ada satu pun hadis yang menunjukkan apakah sirah takbir raya Nabi, tak ada.
Yang ada adalah riwayat daripada sebahagian salaf dan juga sebahagian sahabat. Ada yang lemah, ada yang boleh dijadikan pegangan, yang mauquf. Antaranya kepada Abdullah bin Mas'ud yang dia takbir 2 kali. Ada riwayat-riwayat lain dia takbir lebih pada 2 kali, 3 kali. Ada dengan lafaz yang berbagai-bagai. Ulama-ulama Al-Imam As-San'ani, hatta Ibn Taymiyah dan berbagai-bagai lagi, maka menyatakan al-amru fi hadha wasi'. Benda dalam hal ini luas. Al-Imam Syafi'i dia suka dia sebut 3. Kemudian dia sebut sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah. Ini juga boleh kerana semuanya yang penting ialah takbir, membesarkan Allah. Kita kata kerana takbir itu syiar, maka pilihlah benda yang menjadi suatu tempat tu ramai orang Islam takbir begitu. Kalau tidak, yang supaya suasana itu ialah suasana syiar itu diangkat. Maka siapa yang nak takbir 2 kali boleh. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, boleh. Ataupun Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, juga boleh. Jadi kalau orang takbir 3, kita takbir 3. Kita nak takbir 2 pun boleh. Tidak ada satu nas yang kata tak boleh, yang kata takbir hanya 2. Kerana nas berbagai-bagai dalam masalah ni. Tidak ada nas daripada Nabi. Yang ada ialah riwayat-riwayat sebagian sahabat dan tabi'in bagaimana mereka bertakbir. Ada tu balik batu daripada Mekah. Sagi hat ni saya akan huraikan mai sekali lagi, panjang sikit. Saya masa dah tak ada. Saya nak baca hak ni. Tawaran sebut harga menyiapkan bilik air. Ada tawaran bisnes. Masjid Alwi. Kita sedang dalam proses penyediaan borang untuk siapkan. Kita akan buat bila mari perkampungan sunnah. Jadi susah, bilik air kita tak cukup. Orang komplain, mai daripada seluruh Malaysia, negara lain. So kita insya-Allah bercadang nak bina lagi satu bilik air. Plan saya dah tengok dah tadi. Pak Ya sedang siapkan borang sebut harga. Jadi sebanyak-banyak tuan-tuan hak mai kuliah ni boleh masuklah tender tu. Siapa yang harga dia bagus, kemampuan dia bagus, insya-Allah dia akan dengan adil dan saksama dia akan dapatlah satu. Ini dah peluang lah. Kok Sabri minat nak buat jadi kontraktor ke apa. Yang kedua ialah siapa yang dengar kuliah ni dan juga semua yang melihat kuliah ni di seluruh Malaysia dan luar negara ni yang live ni, kita bercadang untuk buat bilik air itu. Masjid tak cukup duit tu. Jadi kita ingin mengumpulkan derma daripada tuan-tuan untuk buat bilik air untuk Masjid Alwi untuk kegunaan jamaah. Siapa yang nak bagi duit derma pun boleh, insya-Allah dapat pahala. Siapa yang ada duit riba dia di bank-bank yang banyak pun dia bagi boleh. Siapa yang dia, tapi jangan bagi duit orang yang bukan duit dia main derma, tak boleh. Derma mesti duit dia ataupun duit riba. Yang mana bukan siapa-siapa, dia punya atas nama dia boleh bagi kepada kita. Bank memang bagi kat dia, kata dia ada simpan dalam bank 3-4 juta, jadi riba, jadi banyaklah, ataupun 100,000 pun kadang ada sikit, ada duit interest dia boleh letakkan di sini, di bawah Bara'atul Zimmah yang kita cadang tabung tu, terus direct kepada kita pun boleh. InsyaAllah mudah-mudahan sekali lagi Masjid Alwi punya ni akan lebih elok. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.